seterusnya produk. Okey, produk. Okey, produk lepas tu quotient. Okey, produk ni kena alert sikit kat sini Okey, product row ni maksudnya fungsi itu dalam bentuk darab. Okey, kat sini tips using cut vu using PHDPL. Okey, katakan kita ada dua function, okey, dan kita boleh identify U darab V. U ni function pertama, V tu function kedua. Biasanya dia dalam bentuk bracket lah. Bentuk bracket. Kalau polinomial dengan polinomial. So dia ada bracket kuasa berapa, darab dengan bracket kuasa berapa. So ini formula dia. V du terhadap X tambah, sebab dia produk tambah U dV dx. Maknanya du dx, dv dx ni kita kena differentiate lah U dengan V itu. Ataupun dalam bentuk lebih ringkas, dy dx tu kita tulis sebagai y prime vu prime plus uv prime. Okay. Okay. Biasanya bila penulisan, memang ni formula dia. Macam kalau saya buat, okay, kita ada U, kita keluarkanlah apa fungsi U dia. Kemudian kita differentiate. Okay, dapatlah differentiate dia apa, U prime Lepas tu V, kita keluarkan apa fungsi dia. Kemudian kita differentiate apa fungsi dia. Kemudian saya buat berbenang. Okay. So daripada U prime ni, pusing pada V, mana didarab lah. U darab dengan V, lepas tu pusing. Lepas tu U darab V prime. Dia pergi macam ni. Okay. Dan operasi di antara dua hasil darab tu adalah tambah. Letak tambah kat dalam tu. Jadi U prime darab V tambah U darab V prime. Samalah benda ni. Okay, jadi kalau awak tak hafal formula pun tak apa. Keluarkan 4 benda ni, lepas tu buat anak panah dia. Okay, buat anak panah dia macam tu. Operasi dia tambah. Okay, kalau yang bahagi tu akan jadi tolak. Okay. Saya lebih suka guna macam ni lah. Sebab saya macam kalau tulis formula macam ni, kerana pelajar ni tak nampak nak ambil yang mana, nak ambil yang mana. Okay. So saya akan guna bentuk macam ni. Okay. Contoh 6. By using the product rule, okay, differentiate with respect to X. Okay, variable dia X lah. Okay, nampak hasil darab kat sini biasanya dia melibatkan ada bracket lah. Okay, bracket cube kat sini. Ni, so X square darab dengan X tambah 1 kuasa 3. Jadi depan ni adalah U, belakang ni adalah V. Okay, terpulang lah awak nak ambil UV yang mana. Tapi biasanya depan tu U lah, belakang dia V. So V ni semua sekali termasuk kuasa 3. Okay. Ni kuasa 3 ni termasuk kuasa 3 lah, bukan dalam bracket sahaja. Dia itu adalah V. Okay, keluarkan, tulis 4 benda tu. U adalah X square, V X plus 1 cube. Okay, tulis macam tu. Okay, dapatkan differentiate setiapnya. Cari U prime, cari V prime. Tulis kat bawah dia. Okay, U prime. Okay, differentiate X square, kita dapat 2X. Okay. V prime, yang ni kita akan menggunakan power rule. Sebab dia ada kuasa kat sini kan. Ini pun power rule juga tapi yang simple. Okay, 3 darab ke depan. Salin dalam bracket. Kuasa tolak 1. Kemudian darab differentiate dalam bracket. Differentiate X dapat 1. Differentiate constant dapat kosong. Dapat 1 lah. Tak tulis pun tak apa. Nak tulis pun boleh. Okay. Biasa tak tulis lah. Okay. Sebab dalam bracket ni ada X sahaja. So dia darab 1. Tak tulis pun tak apa. Lepas tu kita pun ambil anak panah. Buat anak panah tu. Pusing macam ni. Tambah. Maksud dia yang kita akan dapat dy dx sama dengan. Okay, ambil ni yang kita mula dulu ni, X darab dengan V. Dia pergi kat mana? Dia pergi sini kan? Ambil semua sekali ni, salin. X tambah 1 kuasa 3. Kemudian tambah. Tulis tambah dulu. Tambah dengan, okay, yang ini pula.
X square darab, yang ini. 3 darab dengan X tambah 1 square. Lepas tu kita simplify lah. Nak simplify di sini. Nak masuk dalam formula ni biasa tak ada masalah. Pelajar boleh masukkan dalam formula dengan betul. Nak simplify, nak dapat jawapan akhir tu, kita lihat term yang pertama, ni yang depan tu, yang pink ni, okey, dan satu lagi yang hijau ni. Okey, cara nak faktor dia. Kat sini selalu pelajar tak boleh nak buat. Okey, lihat dua petak ni, keluarkan yang sama. Kita nak faktor, keluarkan yang sama. Tak kira nombor ke, variable X sahaja ke ataupun bracket dia. So kalau kita bandingkan dua petak ni yang sama, kita tengok nombor dulu. Kita tengok nombor dulu, ni 2, ni 3. Tak ada sifar yang sama, jadi tak boleh keluar. Tak boleh faktor lah, nombor tu tak boleh faktor. Okay, kita tengok pula X. Okay, ni ada X1, yang ni ada X2. Sama tapi kuasa berbeza. Boleh kita keluarkan, kita ambil kuasa yang lebih kecil. Keluarkan yang lebih kecil. Jadi X kuasa 1, X kuasa 2. Yang lebih kecilnya adalah X kuasa 1. Keluarkan X. Okay. Kemudian tengok yang ni pula. X tambah 1 kuasa 3. Yang ni pun ada X tambah 1 kuasa 2. Okay, ambil yang sikit kuasa dia. Iaitu kuasa 2. Jadi kita akan keluarkan X tambah 1 kuasa 2. Keluarkan X tambah 1 kuasa 2. Okay, kalau dah semua dah kita tengok, dah kita keluarkan faktor yang berkaitan, dah tak ada dah nak tengok kan. Dah tak ada dah benda ataupun variable yang kita boleh fakturkan, kita pun buat bracket besar. Okay, maksud bracket besar ini adalah apa yang tinggal selepas kita fakturkan. Okay, lepas tu kita tengok balik kotak pertama depan ni, apa yang kita keluarkan dan apa yang tinggal. Kita keluarkan X tambah 1 kuasa 2. Kan? Kita keluarkan yang ini daripada petak pink ini. So yang tinggalnya adalah 2. Kan sebab 2 tak keluar. Okey, lepas tu dan X tambah 1 kuasa 1. Kenapa kuasa 1? Asalnya 3. Tapi kita keluarkan 2. Tinggallah 1. Macam tu. Okey, lepas tu dah habis. Okey, tambah. Ni operasi dia tambahnya. Okay, kotak yang ini pula, okay, tengok X square dah keluar 1 je. Jadi masih lagi ada X. 3 ni keluar ke tak? Tak keluar. So dia masih lagi ada dalam bracket besar ni. So yang tinggal 3X. Okay. So X tambah 1 kuasa 2. Kita keluarkan semua sekali. Kan? Dia ada kuasa 2, kita keluarkan semua sekali. So dah tak ada apa yang tinggal. Lepas tu dah tak ada apa, dah habislah. Tutup. Macam tu. Jadinya yang dalam bracket belakang ni kita kena simplify. Kena tambah tolak dia lah. Yang depan ni biarkan. Kita dah simplify dah kat depan ni. Jadi yang belakang ni dia jadi ini yang depan. Okay, yang bracket belakang ni 2X tambah 2X. Kalau nak congak terus pun boleh dapat 5X kan. Nak tunjuk awak darab ke pun boleh. Kan? Ni kalau boleh congak lah. Jadi akhir sekali jawapan dia X tambah 1 kuasa 2 dan yang ni 5X tambah 2. Macam tu. Inilah jawapan akhir dia. Okay, jadi nak fahamkan cara nak faktor ni yang penting lah. Okay, sebab kalau soalan objektif ke, soalan subjektif ke, memang awak kena buat pemfaktoran sendiri. Cara nak faktor tu kena tahu. Okay. Nanti tengok baliklah soalan ni. Okay. Seterusnya. Dah siap Saling dah ambil dia punya ni, pengiraan dia. Okay, example 6. Okay, example 6. Pada example 6 kita ada quotient. Okay, example 6 ni cuba awak buat. Lepas tu kita tengok hari. Lepas tu awak tengoklah video ni. Benda yang sama.
U awak adalah yang depan tu. Saya highlightkan sikit. Ni kita ada 2 kotak lah. Kotak hijau dan kotak oranye. Okey, jadi depan ni U, yang ini V. So awak keluarkan 4 benda tu dan cuba masukkan dalam formula dan cuba fakturkan. So jawapan akhir dia boleh tengok pada video ini.